selamat sejahtera. Hari ini kami berada di bangunan KWSP dan kami akan pergi ke Jabatan Tenaga Kerja Sabah untuk menanyakan beberapa soalan kepada mereka. Jom. Jabatan Tenaga Kerja Sabah. Pada pendapat kita kan, kita tu siapa? Tuan dan Puan Tuan dan okay. Adakah akta ni strategi reforma ni sesuai digunakan di dalam mana-mana kementerian ataupun hanya di Kementerian Sumber Manusia saja? Sesuai, ya. Saya berdasarkan sebenarnya ini sesuai lah. Sebab kita yang menjaga kebajikan pekerja dan juga memastikan majikan-majikan follow kita punya akta. Sebab you tahu lah, kalau Jabatan Tenaga Kerja itu memang tugas dia untuk menjaga kebajikan pekerja-pekerja yang ada di dalam negara. Kan? Kalau lain tu mungkin kita buat kolaborasi lah. Macam Jabatan Immigration dia lebih kepada PAS kan, PAS Jabatan Kerja semua tu. Kementerian Kesihatan Malaysia dia lebih kepada kesihatan apa semua tu, penyakit menular apa semua tu. Benda tu dia ada masing-masing dia punya tanggungjawab dan masing-masing dia punya model jaga lah kan. So untuk EP ni kita akan setengah-setengah apa dia operasi, setengah-setengah satu kita penting juga untuk buat kolaborasi tadi lah kan, supaya kita dapat cater semua benda. Mungkin dia tidak diaplikan dekat Sabah kan, tapi dia pernah digunakan semasa PKP, dia sedap? Ya. Okey. So apakah cabaran yang dihadapi oleh JTF ketika aplikasikan atau memperbasakan akta ini dalam Sabah? Kita. Terima kasih. Pertama dari segi kepakaran, bagi saya dari segi kepakaran kita mengimplementasi akta itu sendiri di Sabah. Sebab Sabah akta ni dia tidak terpakai di Sabah. Jadi bila dunia darurat itu diperluaskan ke Sabah, maka kami sebagai pegawai penguatkuasa kena mengikut arahan yang diminta oleh pihak kerajaan melalui akta dunia darurat itu sendiri. Bagi tujuan dia untuk mengekang penularan COVID pada masa tersebut. Jadi sudah tentu dari segi kepakaran kita dalam mengetahui secara mendalam dalam pelaksanaan penguatkuasaan itu agak kurang. Dan kami cuma diberi masa yang sangat sedikit dan even latihan itu sendiri pun saya masih ingat kita tak boleh face to face. Kita latihan itu kebanyakan secara online ya tuan. Jadi itu antara cabaran bagi kami. Okey, dari segi cabaran kepada majikan itu sendiri adalah dia satu undang-undang yang hadir secara mengejut, boleh faham ya. Jadi dengan keadaan perumahan pekerja yang telah berleluasa, yang berterusan secara bukan setahun 2 tahun, rasanya sejak mungkin berpuluh tahun benda itu sudah wujud. Jadi pada masa tersebut kita mengarahkan majikan untuk buat perubahan mengikut yang standard yang ditetapkan. Of course lah, kalau kita minta pada masa tersebut boleh kerja itu boleh diindahkan, rumah itu boleh dirubuhkan, tapi dari segi diplomasi arahan pengarah sendiri macam mana cara kita mengatasi masalah itu. Jadi itulah bagi saya cabaran kami pada masa tersebut. Okey, kalau kita tengok air itu bersih, okey ya, selamat lah kan. Mungkin dalam tu ada equalizer apa semua kan. Dalam tu, so benda-benda tu pegawai kesihatan je yang pastikan benda tu. Kita nak check air itu boleh digunakan untuk pekerja-pekerja tu macam mana? Kualiti air tu kan. So kita ada kepakaran tak? Tak ada kan? Dia fikir tak adalah kepakaran. Dia tak boleh dah cium air tu di bawah boleh gunakan tak?
So dengan ini kita menjemput Kementerian Kesihatan, pegawai kesihatan untuk pergi cek air tu, dia yang kemukakan report kepada kita. Dengan report yang Kementerian Kesihatan bagi itu, baru kita boleh recommend sama ada dia boleh guna air itu ke tak, selamat digunakan untuk pekerja. Itu dah kata kolaborasi itu. Yes, kolaborasi, sebab kita tak ada kepakaran yang untuk pastikan air itu selamat diminum. Saya ada soalan, macam mana kalau masa COVID itu kan banyak pekerja yang dibuang kerja, jadi berlaku penurunan pekerja. Jadi macam mana ni akta ni kena kasih handle? Ni akta perumahan. Salah satu, adakah berlaku cabaran kah ataupun dia punya pekerjaan lebih mudah kah? Sebagai seorang pekerja itu kita akan menggunakan pakai ordinan buruh sabah. Dia berbeza dengan sekalian dengan perumahan itu lebih kepada khusus kepada penginapan, tapi eselon lebih kepada hak yang berbasis pekerja. Jadi dalam masa tersebut, kalau kita masih ingat, kerajaan langsung tidak membenarkan, tidak menggalakkan pekerja itu diberhentikan. Malahan kerajaan memberi satu imbuhan sumbangan besar melalui Perkeso bagi membantu majikan membayar gaji kepada pekerja tersebut. Kalau kita masih ingat melalui Perkeso kan, dan memang kita tidak akan membenarkan. Dan sekiranya berlaku pemberhentian tersebut, maka pekerja ada hak untuk hadir ke Jabatan Tenaga Kerja Sabah untuk membuat tuntutan apa-apa yang dia layak, contohnya faedah penempatan kerja atau apa-apa bayaran yang belum dibayar oleh pekerja. Oke? Saya ada soalan. Pasal isu SFI, Sabah Forest Industry itu, dia kan hari itu orang yang masa ada krisis tu. Jadi pekerja yang di rumah, ya, dorang kan memang ada perumahan untuk pekerja kilang tu. Jadi sewaktu krisis tu, kilang majikan tu suruh pekerja yang tinggal di situ tu suruh bayar sewa pula dengan dorang. Sebelum ni dorang tidak bayar sewa. Tapi waktu krisis di kilang tu berlaku, SFI, orang-orang dekat yang tinggal di perumahan tu disuruh bayar sewa pula. Macam mana pula kalau perspektif dari pihak yang mana ni? SFI? Okey. Untuk SFI ni kami tidak boleh memberikan sebarang kenyataan. Okey, disebabkan sekarang ni dia telah berstatuskan winding up. Jadi soal berkenaan dengan perumahan, soal berkenaan pekerja ni terletak sepenuhnya kepada peliquidasi. Dia bukan sebab kami tidak boleh beri sebarang input, tetapi isunya sekarang ni bila sesuatu syarikat itu telah digulungkan. You all belajar akta syarikat 2016? Belum lagi. Soal lepas ni sebab syarikat ni dia ada berstatus aktif. Okey. Kalau yang in existing tu, yang masih dalam orang kata aktif, itu saya akan jawab. Kalau dari segi dia dalam bersifat dormant, yang itu JTK tidak boleh jawab. So dormant ni bermaksud bila mana satu syarikat tu mulanya dia adalah aktif, tiba-tiba dia tidak aktif langsung, dia tidak ada sebarang report. So dia kena hantar report kepada SSM untuk dia punya penyataan kewangan. So benda ni pun kita tidak boleh bagi sebarang feedback. Okey, yang ketiga, bila mana berlakunya winding up. So winding up ni bermaksudnya sebelum dia pergi ke winding up, dia akan melalui satu fasa yang kita panggil sebagai lantikan penerima dan pengurus, receiver and manager. So bila ada receiver and manager ni, dia akan manage transaksi semua. Kalau memang tidak boleh sudah, so disitulah akan berlakunya yang kita panggil sebagai winding up, sebagaimana yang syarikat yang kamu sebut tadi tu. So bila dia dalam keadaan winding up, perkara inilah yang dia bukan lagi menjadi bidang pasal JTK. Sebab apa-apa transaksi bayaran tunggakan dan sebagainya, dia kenalah menuntut kepada pihak pelikuidasi yang kita panggil liquidator. So liquidator ni kena adalah daripada lantikan mahkamah. Mahkamah tinggi kena blessing bahawa dengan ini saya memerintahkan kamu bla 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 menjadi pelikuidasi kepada syarikat ini. So bila dalam segi pelikuidasi ni, dia akan jaga aset-aset syarikat. Soalan terakhir, saya tertanya-tanya.
Sementara Akta 446 itu dia belum dikuat kuasakan. Batuk sudah. Sementara dia belum dikuat kuasakan. Jadi apakah usaha lain yang boleh JTK lakukan? Sebab ada yang tadi cakap buat kolaborasi sama memberi nasihat. Selain daripada memberi nasihat, sebab ada majikan dorong tidak ambil peduli sama dorong berkeras sama dorong tidak mengambil peduli lah pasal dorong punya pekerja. Okey, mungkin boleh tulis. Jadi apa mau? Jadi soalnya Apa? apa usaha lain untuk supaya dorong Ikut. Okey, ini dulu saya jawab untuk dua sekali lah kan akta kerja sama ni. Kamu buat begini. Mengambil kira akta kerja 1955 dan akta 446 tidak terpakai di negeri Sabah. Way forward. JTK Sabah adalah melalui cadangan pindaan Ordinan Buruh Sabah Bab 67 dengan memasukkan peruntukan berkaitan dengan Akta Kerja 1955 Pindaan 2022 dan Akta 446 dimasukkan dalam ordinan selaras dengan kehendak kerajaan negeri. Pada ketika ini status cadangan pindaan Mesyuarat Kabinet Negeri telah memberi kelulusan untuk cadangan pindaan Ordinan Buruh Sabah dikemukakan kepada kementerian. Berita baik tu. Berita baik kata. Maksudnya sekarang ni dia kita punya way forward. Kita tidak tinggalkan akta itu bersendirian. But what we can do, kita akan masukkan semua di bawah satu ordinan. Kita dah masuk dah. Dah masuk. Way forward itu. Jadi kita punya maksudnya tadi tanyakan apa cara sebenarnya kolaborasi dengan ni kan. So antaranya ialah kita telah masukkan dalam cadangan pindaan. Jadi kalau lepas ni you all akan nampak bila selepas ni you punya junior yang datang, kami mau tanya pasal akta 446. Minta maaf tidak ada sudah dalam Ordinan Buruh Sabah. Maksudnya pun dalam akta kerja dan akta 446 itu semua kandungan dia termasuk sudah. Ya, kami rangkum dalam Ordinan Buruh Sabah bab 67. tapi belum ada lagi. Ada cadangan dia sudah ada. Cadangan sudah ada. Cadangan sudah dalam Dia belum dibentangkan di parlimen. Dia tak faham ni Proses dia. proses tu Ya. dia. Dia begini. Tulis Ini kamu. Ordinan Buruh Sabah bab 67. Tulis. Telah dikuatkuasakan dilahirkan di Sabah pada 1 Januari 1950. Itu dulu yang kita faham. Pada tahun 1965, Ordinan Buruh Sabah bab 67 telah menjadi senarai persekutuan melalui modification of laws. So bila dia sudah jadi modification of laws ni, kan senarai persekutuan ni, jadi sebarang pindaan itu hendaklah dibentangkan dalam parlimen, bukan di kabinet negeri. Itu kena jelas. Jadi sekarang ni bila mana kita buat pindaan kepada ordinan ni, so kita kena siapkan dulu di sini dan kita kena hantar kepada kementerian. So kementerian yang akan bawa benda tu kepada parlimen untuk dibentangkan. Faham? Jelas? Jelas. Jadi sekarang ni dalam ordinan kita ni, kita cakap cadangan pindaan ordinan ni, pada mulanya asalnya kita hanya mau masukkan satu akta saja dalam tu. Okey, tetapi inisiatif daripada JTK Sabah, Ordinan Buruh Sabah bab 67 ni, kita akan letakkan lagi satu pindaan melibatkan Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1966, Akta 350. Sebab di dalam ordinan itu sendiri terdapat satu bab khas yang kita panggil sebagai Special Provision Related to Child and Young Person. So itu satu. Itu ada kan kamu boleh sebutkan? Okey, itu pertama. Kedua, mengambil kira bahawa pada sebelum pindaan 2005 terdapat satu peruntukan di bawah Seksyen 57 Ordinan berkaitan dengan accommodation. Jadi mengambil spirit untuk mengekalkan accommodation itu kekal dalam ordinan, maka kerajaan negeri telah mencadangkan untuk Akta 446 ini masuk di dalam chapter khas di bawah ordinan. So selepas itu dia tidak lagi rasa ordinan itu tidak begitu lengkap. Sebab kita fikir ya dari segi kita punya perbezaan benefit dengan Semenanjung Malaysia tu. So
kita kena streamline, we have to be in line with the EA. Jadi kita akan ambil pindaan 1651 pindaan pada tahun 2012 Akta Kerja 1955 ke upgrade ordinan itu. Jadi selepas ini ordinan itu akan hanya satu, tapi dalamnya akan ada 3 akta. So itulah uniknya ordinan Buruh Sabah ini. So maklumlah dengan dia punya Ini apa dia bicara bahwa selepas ini dia akan menjadi satu. Ya, telah dihantar kepada kementerian. Kami pun tidak sabar sebenarnya, teruja sebenarnya. peringkat kita ni dah alhamdulillah peringkat kementerian pula untuk masuk dalam parlimen. Once parlimen dah bahas tu semua, dah lulus, so dia akan ke kerosakan sini. So ordinan kita bukan begini lagi lah, dia akan tebal. Maknanya